apabila berlaku hadisul ifk. Hadisul ifk ni peristiwa di mana orang tuduh Aisyah berzina dengan Safwan. Bila kes itu berlaku, ramai orang yang cakap, ialah geng munafik, tak apalah, memang geng dia macam tu. Abdullah bin Ubay dan semuanya. Di kalangan sahabat Nabi yang lain, mereka tak cakap. Aisyah dia ada sedikit rasa hati sikit dengan Ali bin Abi Talib. Ali tak cakap, Ali tak pernah kata ke Aisyah. Cuma bila duk dengar orang cerita serabut sangat, serabut orang duk cerita, Nabi tanya, Ali, macam mana pendapat kau cerita ni? Pasal Nabi itu, kata Nabi, kalau Nabi tu Quran dia buat, dia terus buat turun bahawasanya ayat menafikan. Tapi Nabi menunggu ayat dalam surah An-Nur untuk turun, untuk membersihkan Aisyah. Ali kata, kalau Rasulullah nak kahwin dengan perempuan lain, boleh juga. Tapi dia tak ulas yang tu. Dia tak bagi komen. Tapi dia kata, macam kita lah serabut, Nabi kahwin lain lah. Bukan kerana dia benarkan, tapi itu menyebabkan sikit ada rasa hati Aisyah dengan Ali. Bukan kerana tak bagi komen yang cemerlang. Tapi ada orang yang bawa mulut yang tak elok, terpengaruh dengan orang-orang munafik. Antaranya Mistah bin Usatah. Mistah, dia ni ada hubungan kerabat, adik-beradik lah dengan ada hubungan kekeluargaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mistah antara orang yang bawa juga cerita ni. Maksudnya dia bukan mulakan cerita, tapi bila Aisyah punya cerita tu, dia cakap cerita ni. Bila Al-Quran turun menafikan, Aisyah demam pasal kes ni, menafikan. Setelah berapa lama Quran turun menafikan kejadian ini. Kita tahu cerita hadisul ifk ni. Abu Bakar dia sumpah ataupun dia janji, aku tak akan bagi bantuan dah pada Mistah. Mistah ni miskin, dia selalu dapat bantuan daripada Abu Bakar. Dalam duk dapat bantuan tu, boleh bawa mulut. Abu Bakar janji, dia kata, aku tak mau dah tolong Mistah. Sebab Abu Bakar ada duit untuk tolong dia selama ni. Tapi saya bukan nak cerita tu, saya nak cerita apa Quran komen tentang janji Abu Bakar. Quran kata, wala ya'tali ulul fadli was sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah bersumpah orang-orang yang ada kelebihan, ada luas sikit harta dia, untuk tidak mau memberi bantuan kepada kaum keluarga, kepada orang miskin, kepada muhajirin yang berhijrah kerana Allah, pada jalan Allah. Falyafu, kata Allah, maka walyafu, maafkanlah. Walyasfahu, dan afu, tapi tu afu tu maafkanlah. Walyasfahu, tutuplah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kamu tak sukakah Allah ampun kamu? Wallahu ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah itu ghafurun, penutup dosa dan maha pengasih. Kata Abu Bakar Siddiq, wallahi ana uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, aku suka Allah ampun aku. Abu Bakar sambung balik bagi ke dia. Saya nak sebut apa? Salah satu sebab Tuhan ampun kita, maafkan kita, walaupun kita buat salah. Tuhan bukan banyak, Tuhan buat baik kepada kita. Kadang-kadang, bukan kadang, selalu juga kita buat tak betul. Kita buat dosa dengan Tuhan. Semua manusia ini buat dosa. Daripada saya yang banyak buat dosa tak pentas ini, sehingga tuan-tuan di bawah. Bedanya Tuhan itu, kelebihannya kan Tuhan itu
Sifatnya Ghafur. Dia mengampun dosa dan dia menutup aib. Kalau Allah buka aib semua kita, tak ada siapa yang dapat berjalan untuk berjumpa dengan orang lain. Disebabkan aib yang ada pada diri kita masing-masing. Abu Bakar kata dia suka Allah ampun. Allah buat banyak kebaikan pada kita. Kita buat kesalahan, tapi Allah ampunkan kita. Allah kata wal ya'fu wal yasfahu. Kita dalam hidup pun akan jumpa orang yang kita buat baik kepada dia, tapi dia balas buruk pada kita. Tapi Quran kata, kalau kamu mau Tuhan ampun kamu, jangan kamu stop kebaikan itu, kerana kamu suka Tuhan ampunkan. Maksudnya ketika aku memberikan bantuan kebaikan padamu, aku tidak pernah menghitung masalah kau mesti balas budi. Kerana itu adalah keinsanan kau. Orang politik mungkin kata I help you, you help me. Tetapi dalam agama tidak. I help you lillah, for the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tolong kamu kerana Allah Azza wa Jalla. Ini sebab-sebab manusia mendapat keampunan Tuhan. Apa sebab lagi orang dapat keampunan Tuhan? Orang dapat kemaafan Tuhan, salah satu golongan yang mudah dapat keampunan Tuhan, golongan peniaga. Ni orang yang tak berniaga ni, dia pun mudah dapat keampunan Tuhan. Kerana ada hadis Nabi SAW cerita keadaan manusia di hari akhirat. Salah satu hamba, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tuhan tanya salah satu hamba yang Allah tanya, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang kamu buat di dunia? Dia kata, "Ya Rabb, ataitani malak, engkau bagi kepadaku hartamu, fakuntu ubayi'u annas, aku jual beli dengan manusia. Wa kana min khuluqi, salah satu daripada cara aku, akhlak aku, al-jawaz, aku mudahkan. Kalau ada orang beli, kata dia, fakuntu atayassarul 'alal musir, aku mudahkan, wa anzur 'alal mu'sir, aku mudahkan. Orang yang mudah ada duit apa aku mudahkan, orang yang susah aku tolong dia." Allah jawab pada hari akhirat, Allah kata, "Ana ahaqqu bidzalika minka tajawazu an 'abdi." Aku lebih berhak untuk buat itu padamu, kau maafkanlah dia. Sebab tu peniaga ni di hari akhirat kelak, kalau dia betul, dia antara yang dapat kemaafan Tuhan. Tapi dengan syarat lah. Syaratnya ialah dia berniaga betul. Berniaga ni kena belajar fiqh perniagaan. Kan perniagaan ni, berniaga tak betul ni banyak lah. Nama Bazar Ramadan, berniaga tak betul ke kan? Kuih kemarin kata hari ni, buah semalam kata hari ni, buah baru luruh. Dia tipu kita. Antara yang banyak menipu ialah jenama-jenama produk. Kadang-kadang kedai makan menipu juga pasal dia ada gambar kan. Kita tengok pergi ke KLIA, tengok daripada menu hak dia tunjuk tu, sedap dia. Kita order, nampak udang besar ni, kita order udang besar ni. Dia gharar, dia tipu. Sama juga dengan orang yang berniaga produk sunnah, makanan sunnah, dia tipu. Dia campur kurma, dia campur badam, dia campur macam-macam. Dia kata minuman Nabi. Nabi tak pernah makan benda-benda macam tu. Nabi makan kurma betul, tapi mesin campur sekali buat semua ni, hak ni Malaysia punya produk. Jangan duk pikai dengan Nabi. Dan banyak orang bila berniaga makanan sunnah, ubat gigi sunnah, semua sunnah. Sunnah ni besar. Kita bukan boleh pergi mudah-mudah sandar kepada Nabi. Nabi kata man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong guna nama aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam neraka. Sebab itu produk-produk yang atas nama agama sangat bahaya. Kerana ada orang awam jahil, dia beli ni makanan Nabi, lepas ceramah ustaz tu jual.
Dia kata ni Nabi makan yang ni lah. Kita habang, hak mana Nabi makan dah habis dah zaman tu. Yang tinggal hak entah punya. Kita pergi dari Arab pun sama. Kalau dia nak kata kurma Nabi, jenis kurma ini, kurma Madinah itu Nabi makan, Nabi ni dia makan banyak. Kurma yang ajwah dia makan. Kurma biasa pun dia makan. Orang bagi makanan, orang jamu dia makan. Kambing orang jamu dia makan. Dia mati keracunan, diracun oleh wanita di Khaybar, wanita Yahudi. Kerana dia satu orang yang humble. Orang panggil dia makan, dia bagi dia makan, orang hantar makanan dia makan. Dan kita kadang-kadang kita kena tegur lah, kadang-kadang di sini mungkin tak ada. Macam-macam orang ni, dia nak jual barang, jual lah. Sebagai orang jual pakai kopiah, di kopiah ada gambar kasut, dia kata kasut Nabi. Saya tanya, heran juga, kasut Nabi, pasal apa nak buah atas kepala, Nabi buah di kaki. Dia kata mulia, kerana dia kalau macam tu, ni gambar kasut, bukan kasut Nabi, tu gambar dia. Kalau nak pakai kasut Nabi buah atas kepala, kerana Nabi pakai kasut, bubuhlah gambar unta atas kepala juga, Nabi naik unta. Kita beragama dengan cara yang tidak matang, menyebabkan sebahagian orang mengambil kesempatan daripada perniagaan. Dia ni kata orang yang benar dalam perniagaan dia, yang tidak tipu orang, yang memudahkan. Peniaga yang baik ialah peniaga yang memudahkan orang. Peniaga yang jujur, tak memayahkan orang. Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala akan memudahkan dia pada hari kiamat kelak.